Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya izinkan saya insya-Allah pada petang ini untuk berkongsi satu tajuk, iaitu pertahankan raja-raja Melayu. Hadis yang bermaksud sultan adalah naungan Allah dan peranan Ahlul Bait di akhir zaman. Para hadirin hadirat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar, dalam sejarah Islam, sistem monarki atau sistem pemerintahan beraja sebenarnya diperkenalkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana beliau telah melantik puteranya selaku penggantinya, di mana menurut Muawiyah radhiyallahu anhu dia telah berkata, "Aku bukanlah seorang khalifah, tetapi aku adalah raja pertama daripada raja-raja Islam, dan kalian akan mendapatkan raja-raja sesudahku." Sistem monarki walaupun dianggap tradisi bagi raja-raja Rom dan Parsi, ia bukan bermakna umat Islam tidak boleh mengguna pakai sistem itu. Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, iaitu kebijaksanaan adalah seperti barang tercicir bagi umat Islam. Lalu Muslim menjumpai kebijaksanaan, maka mereka yang paling layak untuk mengambilnya. Atau dalam kaedah fiqh disebut, al-aslu fil asya al-ibahah hatta ya'ti adalil yadullu ala tahrim. Asal sesuatu itu harus sehinggalah ada hujah atau ada dalil yang membuktikan bahawa perkara itu adalah dilarang oleh syarak. Untuk makluman tuan-tuan, jumhur ulama ahli sunnah berpendapat institusi beraja adalah sah di sisi syariat. Antara pendapat ulama mengiktiraf sistem beraja itu ialah melantik raja hukumnya fardu kifayah seperti melantik qadi, iaitu kata Imam Ibn Hajar. Seterusnya, kata Imam Yusuf Al-Ardabili Asy-Syafi'i, umat Islam mestilah mempunyai raja yang mendirikan agama dan membela orang yang teraniaya dan menyempurnakan yang hak. Oleh itu wajib melantik jika raja itu mangkat. Tadi saya ada menyebutkan bahawa sistem beraja ini diperkenalkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan ini juga adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ashabi kan nujum, fabi ayyihim ihtadaitum." Maksudnya, para sahabatku seperti bintang-bintang. Dengan sesiapa sahaja kamu ikuti, atau mana-mana sahaja yang kamu ikuti, nescaya kamu akan memperoleh petunjuk. Rupa-rupanya tuan-tuan, apabila Sayyidina Muawiyah ini radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi yang telah mencetuskan, yang telah memulakan satu sistem monarki atau sistem pemerintahan beraja, di mana dia telah melantik anaknya untuk menggantikan tempatnya, maka ini adalah tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang kita kena faham. Sebab mana-mana sahabat jumlahnya ada berapa tuan-tuan? Ada 124,000 orang. Mana-mana kita ikut, kita akan dapat petunjuk.
Sebagaimana hadis yang saya terangkan tadi, para sahabat ni seperti bintang-bintang. Siapa saja yang kamu ikut, kamu akan memperoleh petunjuk. Bukan sekadar itu sahaja. Daripada rentetan peristiwa tersebut, maka sehinggalah ke akhir zaman. Zaman ini, zaman sekarang dan khususnya di Malaysia ini, rupa-rupanya raja-raja Melayu mempunyai peranan yang cukup-cukup penting, yang cukup-cukup signifikan. Lebih-lebih lagi mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peranan Ahlul Bait di zaman ini sangatlah ketara, tuan-tuan sekalian. Terdapat sebahagian daripada umat Islam dan khususnya di Malaysia ini yang mendakwa bahawa sistem monarki ini atau sistem beraja ini bukan daripada Islam. Dan sesungguhnya kenyataan tersebut adalah salah dan menyalahi syariat. Sebaliknya, dalil menunjukkan bahawa terdapat raja yang adil, soleh serta dipuji. Dan terdapat juga sebagai raja yang zalim dan dicela. Adapun raja-raja yang adil dan soleh disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, termasuklah Talut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan Nabi menyebutkan secara umum dalam hadis bahawa akan ada raja yang membawa rahmat selepas zaman khilafah an-nubuwah. Para ulama memaksudkan atau menafsirkan hadis itu sebagai khalifah atau raja, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, pengasas dinasti Umayyah. Sesungguhnya Islam tidak menafikan dan mengingkari sistem beraja itu sendiri. Dan hal ini menunjukkan sistem monarki atau sistem beraja ada asalnya dalam Islam. Khilafah yang sebenar bukanlah didakwa oleh golongan-golongan yang menyelisihi as-sunnah atau menyalahi as-sunnah. Kerana itu Nabi menggunakan lafaz minhaj an-nubuwah atau khilafah an-nubuwah, menjelaskan khilafah itu berada di atas manhaj nubuwah, iaitu berada di atas sunnahnya, sama ada dalam aspek akidah, syariat dan akhlak. Kerana itu tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, keberadaan raja-raja di dalam sistem pemerintahan negara kita harus dipertahankan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Raja-raja adalah benteng pertahanan umat Islam di dalam negara Malaysia secara khususnya, kerana raja-raja beragama Islam dan juga ketua agama di setiap negeri yang dikuasai. Dan pihak yang menentang dan berhasrat menghapuskan sistem monarki ini sama ada bertindak atas kebodohan atau mempunyai niat jahat terhadap keharmonian dan keamanan negara. Sesungguhnya terdapat banyak dalil hadis yang sahih. Namun demikian, ada juga golongan yang mempertikaikan, yang mempersoalkan. Jadi hadis yang akan saya bacakan, yang akan saya sebutkan kepada tuan-tuan, kata Nabi SAW, As-sultanu zillullah fil ard, faman akramahu akramallah, waman ahanahu ahanahullah. Kata Nabi SAW yang bermaksud, sultan, yakni pemerintah, adalah naungan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Hadis ini adalah berbentuk majazi, iaitu sebagaimana bayang-bayang melindungi manusia daripada panas terik matahari, maka begitu juga pemerintah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi manusia daripada perkara-perkara yang boleh menyakiti dan menyukarkan mereka. Maka maksud memuliakan mereka ialah dengan cara mentaati mereka, mentaati raja-raja kita, sultan kita, dan tidak keluar memberontak. Dengar molek-molek tuan-tuan. Maksud memuliakan mereka ialah dengan cara mentaati mereka dan tidak keluar memberontak untuk menentang mereka. Manakala sebaliknya, maksud menghina mereka ialah dengan tidak mentaati mereka dan keluar memberontak untuk menentang mereka tanpa sebarang hak. Maka di sini benarlah fatwa daripada Imam Nawawi telah ijma'
ulama menyebutkan bahawa wa ammal khuruju alaihim faqitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin in kanu fasaqah zalimin. Adapun rakyat bangun memberontak raja yang zalim sekalipun, hukumnya adalah haram. Ini nak kena faham balik-balik. Lebih-lebih lagi dalam negara kita ini, kebanyakannya, majoritinya, hampir keseluruhannya, raja-raja Melayu kita ini, sultan-sultan kita ini, mereka keseluruhannya, hampir semuanya adalah keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada hadis tadi, walaupun terdapat perselisihan ulama tentang status hadis, kerana ada yang menilai sahih, ada yang menilai hasan oleh sebahagian ulama, dan juga ada yang menilainya sebagai dhaif. Tetapi telah dibahaskan oleh ulama-ulama yang muktabar bahawa hadis tersebut lebih kepada sahih dan hasan berbanding dengan dhaif. Dan sekiranya ia dhaif sekalipun, tetapi untuk fadail, untuk kelebihan seseorang atau sesuatu, untuk menggemar akan sesuatu, maka boleh kita menyebutnya, maka itu tidak sia-sia, mengandungi hikmah yang besar insya-Allah. Daripada Humaid bin Mirhan pula, hadis ini yang berkaitan dengan sultan ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya dengan lafaz yang berbeza-beza. Seumpamanya, contoh dari Muslim bin Sa'id Al-Khawlani meriwayatkan dengan lafaz As-Sultanu Zillullah, As-Sultanu Zillullah fil ar, faman akramahu akramallah, waman ahanahu ahanahullah, atau kama qala. Sultan yakni pemerintah adalah naungan Allah di muka bumi, maka barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Lihat As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim, nombor 1024. Kita ada hujah lain lagi, iaitu dari Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, mengisyaratkan status hadis ini sebagai sahih. Dalam hujah yang lain lagi, guru kepada Imam Ahmad, iaitu Muhammad bin Baq, meriwayatkan dengan lafaz Man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan sultan Allah, iaitu pemerintah di dunia, maka Allah akan memuliakan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menghina sultan Allah, pemerintah di dunia, maka Allah akan menghina di hari kiamat. Terdapat dalam Musnad Ahmad nombor 20433. Kata ulama Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, para perawi Ahmad ni adalah siqah belaka. Hujah kita yang lain, Muslim bin Ibrahim meriwayatkannya dengan lafaz Man akrama sultanallah akramahullahu, wa man ahana sultanallah ahanahullahu. Barang siapa yang memuliakan sultanullah, iaitu pemerintah, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghina sultanullah, yakni pemerintah, maka Allah akan menghinanya. Ini terdapat dalam Musnad Asy-Syihab oleh Al-Qudai nombor 419 dan As-Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi nombor 16436. Hujah kita yang seterusnya dari Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dengan lafaz yang lebih pendek. Man ahana sultanallah fil ar ahanahullahu. Barang siapa yang menghina sultanullah, yakni pemerintah di dunia, maka Allah akan menghinanya kelak. Lihat Musnad Abu Dawud At-Tayalisi nombor 887 dan Sunan At-Tirmizi nombor 2224. Tapi ada juga ustaz-ustaz di Malaysia ni cuba menafsirkan perkataan sultan ni dengan makna yang lain, pemerintah yang umum. Tapi golongan ini yang kita sebut sebagai Salafi moden ini di Malaysia ini khasnya, di tempat-tempat
hadis yang lain, dalam ayat-ayat Quran yang lain, mereka tidak mahu, bahkan melarang untuk mentakwilkan perkataan itu. Tetapi bila dalam hadis yang berkaitan dengan sultan ni, mereka cuba pula untuk mentakwilkan perkataan sultan. Yang inilah nampaknya mereka ini tidak konsisten dalam pegangan mereka, dalam pendirian mereka. Berkaitan dengan hadis-hadis tadi, perlu disebutkan di sini bahawa hadis tersebut ada yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana terdapat dalam sanadnya, iaitu perawinya yang bernama Ziyad bin Qusayb, dikatakan sebagai majhul. Walau bagaimanapun, Ibnu Hibban telah memasukkannya dalam kalangan perawi siqah. Jadi perawi ini kadang ada ulama menyebutkan sebagai siqah dan ada ulama lain yang menyebutkannya sebagai tidak siqah. Bahkan juga disebut Ziyad bin Qusayb ini dia tidak bersendirian dalam riwayatnya, kerana ada sokongan-sokongan daripada yang lain. Contohnya oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah ataupun Abdurrahman bin Abu Bakar. Ziyad bin Qusayb tidak bersendirian dalam riwayatnya kerana beliau disokong oleh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana beliau ini wafat pada tahun 666 Masih. Abdurrahman ini adalah salah seorang daripada anak kepada Sayyidina Abu Bakar daripada 4 adik-beradik. Abdurrahman, Abdullah, Aisyah dan Asma. Atau dengan kata lain, saya suka menyebutkan di sini bahawa secara ringkas hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini secara keseluruhan boleh diterima pakai. Sebagai tambahan, hadis-hadis sokongan, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan kata lain, hadis Abu Bakar tadi radhiyallahu anhu sebenarnya mempunyai sokongan yang dapat mengukuhkannya, iaitu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dengan lafaz As-Sultanu Zillullah fil ard ya'wi ilaihi ad-da'if wa bihi yantasiru al-mazlum wa man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Sultan adalah pemerintah, adalah naungan Allah di muka bumi, yang mana orang lemah dapat berlindung kepadanya dan orang yang dizalimi dapat dibantu. Barang siapa yang memuliakan sultanullah, yakni pemerintah, penguasa di dunia ini, maka Allah akan memuliakannya di hari kiamat kelak. Sekali lagi, Imam As-Suyuti dalam Jama' As-Saghir, hadis nombor 4817, mengisyaratkan statusnya sebagai Hasan. Dan perlu kita ketahui bahawa Imam As-Suyuti ini adalah mujadid kurun yang ke-9. Mujadid ni maknanya orang yang paling-paling bertakwa di atas muka bumi di zamannya itu. Jadi sekiranya dia orang yang paling bertakwa, takkanlah dia berdusta. Maka dengan itu kita bersandar kepada ulama muktabar ini dan hadisnya boleh diterima pakai. Ada lagi tuan-tuan sekalian, ini saya dah himpunkan. Mungkin dia agak ilmiah sikit lah. Jadi tuan-tuan boleh mengkaji, boleh merujuk. Sama ada kitab ke Google ke, carilah. Untuk menyokong bahawa kepimpinan sultan ni perlu didokong, perlu disokong. Perlu kita taat. Selama mana tidak bercanggah dengan agama, maka wajib kita sokong. Ulil amri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka sultan atau penguasa, pemerintah dalam negara kita ini adalah ulil amri, yang berkuasa dalam negara kita. Maka wajib kita memberi ketaatan yang sepenuhnya kepada baginda, kepada raja-raja, kepada sultan dan khususnya kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Antara yang dapat menyokong lagi makna hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah hadis yang datangnya dari Huzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan lafaz ma min qaumin masyau ila sultanillah liyuzilluhu illa azallahumullahu qabla yaumil qiyamah. Tiadalah satu kaum yang berjalan menuju kepada sultanullah, yakni pemerintah, untuk menghinakannya, untuk menjatuhkannya,
melainkan Allah akan menghinakan mereka sebelum hari kiamat lagi. Daripada hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, maka saya ingin merumuskan di sini bahawa walaupun mungkin daripada setiap satu jalan riwayat hadis tersebut tidak lepas daripada kritikan setengah pihak, namun semuanya secara majmuk mampu saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi, ia telah dibahas, telah diberi pencerahan oleh ulama-ulama yang muktabar daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Justru itu, setelah meneliti semua jalan riwayat dan pandangan ulama, maka kita lebih cenderung untuk mengatakan bahawa makna hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dibincangkan dari awal tadi, ianya meningkat kepada status hasan li ghairi berdasarkan sokongan daripada himpunan makna kesemua hadis berkenaan. Itu pun tuan-tuan saya baca sebahagian dan saya tak baca semua. Ada banyak lagi hadis sokongan. Tapi saya nak bawa kepada rumusan yang penting, iaitu di zaman sekarang ini, khususnya di Malaysia ini, insya-Allah moga-moga raja-raja Melayu akan terus berperanan. Kerana mereka ini adalah Ahlul Bait yang akan menjaga agama, menjaga keamanan, keharmonian negara Malaysia kita yang tercinta ini. Jadi, saya juga suka menyebutkan bahawa kita tidak boleh bersandar kepada Syekh Albani yang di mana dia telah mendaifkan hadis ini dalam silsilah al-ahadis ad-da'ifah, tapi menilai pula hasan pula dalam silsilah al-ahadis as-sahihah dan zilal al-jannah fi taqridus sunnah berdasarkan jalan-jalan riwayatnya. Jadi lebih baik kita mengambil kata-kata dan pendirian Dr. Ibrahim bin As-Siddiq dalam kitab Maqalat wal Muhaddarat fil Ahadis Asy-Syarif halaman 89 yang menyatakan bahawa hadis yang berkaitan dengan sultan adalah naungan Allah di muka bumi merupakan rangkap hadis yang sabit, yang masyhur, lagi mustafid, iaitu boleh diambil faedahnya daripada Nabi SAW. Kita beralih kepada bab yang lain ataupun yang ada kaitannya dengan peranan raja-raja ni. Sama ada kita percaya atau tidak, sebenarnya para pencatur agama dari kalangan bangsa Yahudi ataupun Nasrani amat memahami kepentingan nasab sebagai punca kekuatan dan kedaulatan mereka. Untuk makluman kita bersama, para pencatur agama seumpama Yahudi dan Nasrani, mereka ni sebenarnya mempunyai pengkaji-pengkaji sejarah umat Islam yang mana kajiannya digunakan bagi mencari titik kekuatan dan kelemahan mereka. Sehinggalah universiti-universiti diberikan pengkhususan dalam bidang pengkajian Islam. Seperti Universiti Temple di Amerika Syarikat, Universiti Oxford di United Kingdom, di mana pengkaji-pengkaji daripada barat ini bukan setakat mengkaji agama Islam, tamadunnya, sejarahnya, tapi merangkumi kisah-kisah akhir zaman serta keturunan Rasulullah SAW sebagai antara pewaris utama yang menyambung perjuangan baginda. Sebab itu dalam konteks Malaysia ini, raja-raja ni, sultan-sultan ni adalah pewaris-pewaris yang menyambung perjuangan Rasulullah SAW di akhir zaman. Sama ada kita percaya atau tidak, sama ada kita yakin atau tidak. Atau dengan kata lain, saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa peranan penting yang dimainkan oleh keturunan Rasulullah daripada zaman para sahabat sehingga ke era kepimpinan Imamul Mahdi nanti. Bahkan Imam Mahdi itu sendiri adalah keturunan Rasulullah SAW. Ahlul Bait Rasulullah SAW bukan sahaja akan memainkan peranan penting di penghujung usia dunia nanti, malahan akan memegang tampuk pemerintahan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kerana itulah ianya menjadi rahsia. Apa dia tuan-tuan? Sejarah Islam mencatatkan bahawa bukan sahaja umat Islam mencari Imam Mahdi alaihissalam sejak zaman berzaman,
tetapi kaum Nasrani dan Yahudi juga mencarinya dari zaman perang salib lagi, iaitu semenjak abad yang ke-11 Masihi. Dan saya suka mengingatkan bahawa janganlah dihairankan jika pencatur-pencatur agama yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani ini sangat merancang berbagai strategi kotor untuk menghancur luluhkan nasab umat Islam, khususnya mereka yang mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Untuk makluman kita juga, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ramai yang berada di bumi asal mereka di kota suci Mekah dan Madinah. Malahan ramai dari mereka lari jauh hingga ke India dan alam Nusantara ni, di Indonesia, Malaysia khususnya, mencari perlindungan di samping menyambung kerja nenek moyang mereka, iaitu membuat usaha dakwah. Berbanding dengan bumi Arab dan Timur Tengah yang penuh dengan pergolakan politik, hebat kabilah-kabilah Arab, di rantau Nusantara ini Ahlul Bait lebih terjamin keselamatan mereka serta dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenteram. Soalan cepu mas, apakah benar-benar Ahlul Bait Rasulullah SAW, khususnya daripada kalangan raja-raja, akan mengambil peranan dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman yang bakal ditempuh umat Islam dalam masa yang terdekat ini? Jawapannya, mengapa tidak? Sedangkan Imam Mahdi alaihissalam yang bakal menjadi khalifah bagi umat akhir zaman ini pun tidak lain dari seorang cucu cicit baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini dalam video saya, sering kali saya menyebutkan bahawa Fatah At-Tamimi akan menyerahkan kuasanya yang diperolehinya daripada pimpinan kerajaan lalu diserahkan kepada Imamul Mahdi. Maka ini juga disebut dalam kitab Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinasti Melayu dan akhir zaman, iaitu susunan Haji Muzaffar, Datuk Haji Muhammad dan Tun Suzana, Tun Haji Osman. Tuan-tuan boleh membacanya daripada kitab tersebut. Dan saya seru khususnya kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam khususnya, bahawa kewajipan kita adalah untuk menyokong raja-raja Melayu ini, memberi ketaatan, kesetiaan kita kepada mereka, di mana tahta kerajaan dan raja pemerintah adalah sebenarnya satu bentuk rangkaian institusi yang melambangkan jawatan dan kuasa, di samping menjadi ikon perwatakan kebertanggungjawaban dalam memberi nafas dan pengisian kerohanian kepada institusi itu. Maka peranan utama raja-raja Melayu dalam memberi kepimpinan dan menjadi contoh teladan, di samping memberikan panduan untuk disandarkan harapan serta memberi naungan. Hakikatnya, raja-raja kita dalam negara kita ini, negara yang tercinta, perlu dihormati, dimuliakan, dinobatkan, didaulatkan, kerana raja diiktiraf untuk memiliki segala kelebihan, baik dari segi akal bicara, kebijakan, hikmah, kegagahan, pengetahuan, sahsiah, keberanian, malah mempunyai keupayaan mengatasi segala cabaran, insya-Allah. Sebagai rumusan dan kesimpulan yang paling penting, peranan dan fungsi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, patutlah kita rakyat Malaysia menghargainya, iaitu peranan baginda untuk menstabilkan politik negara demi kelangsungan pembangunan negara, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahkan insya-Allah tidak lama lagi, sekarang sudah bermula, iaitu peranan raja-raja Melayu yang berketurunan Rasulullah, Ahlul Bait. Mereka mempunyai saham yang sangat-sangat besar untuk menyemarakkan Islam di akhir zaman ini. Bersama dengan kemunculan nanti insya-Allah Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, yang juga keturunan raja-raja, keturunan bangsawan, keturunan wali-wali, akan bersama untuk memajukan Malaysia ini
menjadikan negara kita cemerlang, gemilang dan terbilang menurut ukuran Tuhan. Jadi, rupanya kebangkitan di akhir zaman ini bukan sekadar yang biasa-biasa, tapi ia melibatkan keseluruhannya. Sama ada institusi agamanya, institusi raja-rajanya, dan seluruhnya, semuanya memainkan peranan, kecil atau besar. Akhirnya, kita akan lihat nanti bahawa Malaysia ini akan benar-benar gemilang. Baldatun tayyibatun warabun khafur. Maka terkejutlah musuh-musuh Islam. Itulah rahsianya mengapa Malaysia ini yang dikenali sebagai semenanjung emas disimpan rahsianya hingga ke akhir ini. Walaupun pada zahirnya mereka melihat bahawa Malaysia sebuah negara yang kecil, yang tidak ada potensi untuk menjadi sebuah negara yang hebat dan luar biasa. Tetapi dengan kuasa Allah dan kasih sayangnya, maka tidak lama lagi Malaysia akan digeruni oleh musuh-musuh Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.